Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Kita telah terima berita di mana lantikan pengerusi Pakatan Harapan yang baru. Pengerusi PH yang baru. Sudah pasti pemimpin yang dipilih ini adalah pemimpin yang mendapat undian majoriti dan sudah pasti menjadi pilihan di kalangan parti. Seperti yang kita tahu, parti komponen di dalam Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah, dan APKO di Sabah. Dan pada akhirnya, PH telah memilih pengerusi Pakatan Harapan yang baru. Bukan di peringkat persekutuan, tetapi pengerusi PH Sabah yang baru telah dipilih, yaitu Datuk Iwan Benedict. Saya ada beberapa kenalan yang menyebut nama Datuk Iwan, di mana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat baik, yang telah banyak menyumbang kepada rakyat sekitar kawasannya, dan pemimpin yang sangat mesra rakyat. Saudara-saudara, terdapat spekulasi ataupun terdapat cadangan daripada rakan-rakan berkata, setelah pengerusi PH Sabah yang dilantik baru ini, selepas Christina kalah pada pemilihan, adakah dengan ini pengerusi PH Sabah mempunyai satu masa depan yang cerah untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Saudara-saudara, Iwan dilantik pengerusi Pakatan Harapan Sabah baru. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Datuk Iwan Benedict, dilantik sebagai pengerusi PH Sabah menerusi pemilihan dalam Mesyuarat Agung PH Sabah pada Ahad. Pemilihan tersebut dibuat secara undian bersama pimpinan parti komponen dalam PH, dan Iwan telah menewaskan penyandangnya sebelum ini, Datuk Christina Liu. Iwan ketika ditemui menyifatkan pelantikannya itu menjadikan Pakatan Harapan Sabah berwajah baru dalam kepimpinan gabungan tersebut. Saya fikir ia memberi satu wajah baru. Tetapi paling pada saya, PH itu dalam gagasan yang lebih besar di bawah kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PH tidak dikira dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat atau DAP atau Parti Amanah Negara ataupun APKO, mempunyai tanggung jawab yang sama memastikan masa depan Sabah itu lebih baik dalam Persekutuan Malaysia. Seperti yang kita tahu, PH juga antara parti komponen di dalam sebahagian daripada kerajaan negeri, termasuk Perak, Pahang, Melaka, dan Sabah. Sabah hari ini yang dipimpin oleh Haji Jinor sebagai Ketua Menteri, yang juga menjadi pemimpin tertinggi GRS, Gabungan Rakyat Sabah, di mana PH juga adalah sebahagian daripada kerajaan negeri Sabah. Terdapat cadangan dan pandangan, mungkin pada sekiranya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor letak jawatan, ataupun mungkin sudah sampai masanya beliau dipecat atau digulingkan, ataupun lebih sopan sikit, dipecat ataupun tamat, rakyat tidak lagi memilih Haji Jinor. Adakah ini adalah pengganti terbaik bagi Ketua Menteri Sabah, yaitu Datuk Iwan Benedict? Saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini skandal Rasodi Sabah telah menjadi viral di media sosial, di mana juga menyebut nama Ketua Menteri. Dan di sebalik cerita ini, timbullah pula konspirasi politik untuk menjatuhkan Ketua Menteri Sabah.
Jadi semua ini menjadi persoalan lah. Kalau Ketua Menteri Sabah memang benar-benar bersalah dan beliau terpaksa lepaskan jawatan, adakah Datuk Iwan Benedik menjadi pilihan yang pertama untuk memegang jawatan Ketua Menteri Sabah? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Akhirnya, Presiden UMNO membuat satu pengakuan yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin besar politik daripada parti UMNO sebelum ini yang dipecat dan yang digantung. Ada beberapa nama yang dipecat dan digantung. Namun, bagi saya, pada pandangan saya, hanya ada dua nama yang top, yang menjadi sebutan dan cerita ramai orang. Yang pertama, Hishamuddin Hussein. Dan yang kedua, Khairi Jamaluddin. Dua nama ini sebenarnya adalah ikon utama parti UMNO sebelum ini. Tapi bila beberapa perkara yang berlaku di dalam parti UMNO, akhirnya Hishamuddin Hussein digantung dan Khairi Jamaluddin pula dipecat. Ini pemecatan KJ mungkin kerana beberapa kenyataan KJ yang kita dapat lihat sentiasa ataupun tidak bersefahaman dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. KJ pernah cakap beliau bukan yes man. Manakala Hishamuddin Hussein pula saya tak berapa tahu isunya, tetapi yang pasti beliau telah digantung bersama KJ dengan Sharil Hamdan. Jadi adakah beberapa pemimpin besar UMNO ini akan menubuhkan parti baru, UMNO baru? Jawapannya setakat ini tidak. Kalau nak cakap mereka masuk PN pun belum lagi ada kenyataan daripada mana-mana mereka untuk menyertai Perikatan Nasional. Tapi Zahid Hamidi dalam satu kenyataan sedia membuka ruang kepada ahli digantung. Adakah dengan ini Khairi Jamaluddin, Sharil Hamdan, Hishamuddin Hussein akan terus dipanggil semula, penggantungan dibatalkan, pemecatan dibatalkan, mereka masuk semula UMNO? Nah, sekiranya mereka masuk UMNO semula, adakah dengan ini UMNO akan menjadi satu lagi zaman kegemilangan UMNO akan kembali, undi-undi yang telah hilang akan kembali? Selepas baru-baru ini satu lagi pemimpin UMNO, di mana pemimpin UMNO tersebut Tajuddin, kalau saya tak silap, penggantungannya telah dibatalkan. Dan ada kata ini menjadi permulaan kepada UMNO untuk menjadi dominan semula. Jadi bayangkan kalau KJ, Hishamuddin Hussein dan Sharil Hamdan, dan mungkin ada beberapa ahli parti yang lain diserap masuk semula ke dalam UMNO, mungkinkah UMNO akan jadi dominan lagi? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Zahid Hamidi sudah membuat pengakuan. UMNO sedia buka ruang kepada ahli digantung.